Kepandiran apakah ini? Keputusan UMNO untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu pimpinan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada pilihan raya umum akan datang adalah muktamad. Demikian kata Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dengan itu sekaligus UMNO menolak pembentukan gabungan politik bersama Perikatan Nasional yang dipengerusikan oleh Mahyadin. Keputusan itu adalah muktamad dan harus diletakkan noktah. Ketetapan ini bukan hanya dibuat Majlis Kerja Tertinggi MKT tetapi lahir daripada suara di peringkat akar umbi. Katanya ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden UMNO sempena Perhimpunan Agung UMNO 2020 PAU 2020 di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL pada 28 Mac tahun lalu. Ahmad Zahid berkata dukungan UMNO terhadap pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional pada tahun 2020 adalah kerana rakyat. Perikatan Nasional turut dianggoti oleh PAS dan juga gerakan. Kata Zahid, Pakatan Harapan gagal melaksanakan manifesto yang akhirnya mereka akui bukan kitab suci. Namun lain pula kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dia berkata partinya akan mempertahankan Perikatan Nasional serta mengekalkan prinsip penyatuan ummah yang dimeterai menerusi Piagam Muafakat Nasional bersama UMNO. Ini sebagai persediaan berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15. Agenda perpaduan ummah merupakan agenda terbesar yang akan kekal dipertahankan. Kita yakin akan menang dalam PRU15 dengan mempertahankan Perikatan Nasional dan masih kekal bersama Muafakat Nasional, katanya, seperti dipetik Sinar Harian. Bagaimanapun menurut Hadi, agihan kerusi pada pilihan raya umum ke-15 dengan Bersatu belum mencapai kata sepakat. Kita masih belum tahu lagi. Pada dasarnya sudah ada perbincangan agihan kerusi bersama Bersatu bagi mengelak pertembungan, ujarnya. Politik PAS kononnya menentang prinsip Machiavelli, matlamat menghalalkan cara, tetapi di sebalik itu mengamalkannya. Politik UMNO kononnya memperjuangkan hak orang Melayu, tetapi parti manakah yang selama ini berkuasa tetapi orang Melayu masih juga kekal miskin di negara ini? Laporan Ketua Audit Negara 2013 mendedahkan tanah Rizab Melayu berjumlah 12% dan menyatakan bahawa tanah berkenaan ditukar statusnya untuk tujuan pembangunan tak berganti atau mengambil masa yang terlalu lama untuk digantikan. Laporan itu turut menyebut terdapat kes melibatkan pihak berkuasa negeri menukar tanah Rizab Melayu kepada pegangan terbuka untuk memberi laluan bagi warga asing memiliki tanah di negara ini menurut bernama 1 November 2018. Bukan hanya tanah Rizab Melayu semakin susut, malah Melayu yang tinggal di tengah bandaraya dalam segitiga emas atau Golden Triangle Kuala Lumpur turut diperhambat keluar daripada penempatan mereka. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad yang juga bekas Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar berkata penduduk Kampung Sungai Baru kini dipaksa menyerahkan tempat tinggal mereka kepada pemaju menerusi Akta Pengambilan Tanah 1960 dengan diberikan sedikit pampasan kira-kira RM200,000 sahaja. Menurut Khalid, penduduk terbabit adalah 100% Melayu, sedangkan syarikat pemaju bukan dimiliki oleh orang Melayu. Tindakan menghalau mereka keluar dilakukan oleh kerajaan yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam pada tahun 2021. Bila ini dilakukan, yang hairannya, hero-hero pejuang-pejuang Melayu Islam diam membisu, langsung tidak bersuara, ujar Khalid. Dia berkata demikian dalam program bicara YB Khalid Samad siri ke-151 yang bertajuk Kampung Sungai Baru, Kampung Baru, ke mana perginya pejuang Melayu Islam pada Rabu 25 Mei 2022. Berapa pula nilai saham Felda Global Ventures Holdings Berhad FGV? Untuk rekod, FGV merupakan IPO terbesar di Asia dan kedua terbesar di dunia selepas Facebook. Harga tawaran permulaan dalam penyenaraian FGV di Bursa Malaysia pada 28 Jun 2012 adalah RM4.55. Pada hari pertama diniagakan, harga saham FGV melonjak kepada RM5.39. Kini harga saham FGV merosot teruk dengan hanya bernilai RM1.74 sahaja. Setelah warga Felda diharam jadahkan oleh bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak, itulah hadiah beliau berikan kepada mereka yang turut sama melabur dalam saham tersebut. Pemimpin PAS bukan tidak tahu hakikat yang berlaku kepada warga Felda. Ini kerana Datuk Mazlan Aliman adalah bekas pengerusi Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan atau anak yang didokong PAS. Mazlan adalah seorang bekas aktivis Tega PAS yang meninggalkan parti itu untuk bersama Parti Amanah Negara. Kenapa tokoh-tokoh PAS yang hebat meninggalkan parti itu setelah berpuluh tahun berjuang di dalamnya? UMNO dan PAS tidak ada kredibiliti untuk menuduh Pakatan Harapan gagal melaksanakan manifesto setelah hanya 22 bulan diberikan mandat untuk memerintah negara ini. Fikirlah sendiri.
takkanlah masih mahu menyokong parti-parti politik yang entah apa tonggak perjuangan mereka hari ini selain perkauman sempit dan kebencian kepada DAP. Inilah sebenarnya politik pandai yang mungkin hanya wujud di negara ini. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.